Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Fikri bin Jumain. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pendahuluan bagi esei kami. Jadi, apakah itu media massa? Media massa boleh didefinisikan sebagai pelbagai jenis alat komunikasi yang berfungsi menghantar maklumat kepada orang ramai dengan cepat. Media massa berperanan menjadi saluran untuk menyebarkan maklumat, mengedarkan berita dan menyediakan platform untuk perbincangan umum. Ia bukan sahaja membantu individu untuk menjadi lebih berinformasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang budaya yang membentuk identiti masyarakat. Jadi, terdapat 3 jenis media massa. Yang pertama, media cetak, yang merujuk kepada media yang mengandungi cap atau tanda huruf di atas kertas. Sebagai contoh, surat khabar. Yang kedua, media elektronik, yang merujuk kepada media yang melibatkan penggunaan elektronik seperti radio, televisyen dan internet. Ia juga termasuk platform seperti blog dan perkongsian video. Dan yang terakhir, media sosial, iaitu platform digital seperti Facebook dan Instagram yang membolehkan interaksi dan perkongsian maklumat secara langsung. Seterusnya, bagaimana pula dengan etika dan peradaban? Etika boleh didefinisikan sebagai nilai-nilai atau konsep yang menentukan tingkah laku sesuatu kelompok, manakala peradaban merujuk kepada tingkah laku yang menghormati hak dan martabat individu lain serta mematuhi norma sosial. Dalam konteks profesion perubatan, etika memastikan kebajikan pesakit dijaga dan memastikan anggota-anggota perubatan bertindak dengan jujur serta menghormati hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Pito dan pada hari ini saya akan membentangkan pengaruh media massa terhadap nilai dan norma kepada mahasiswa perubatan di UMS. Dasawarsa ini, penggunaan media massa adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Media massa banyak memberikan perkembangan dan maklumat kepada mahasiswa perubatan UMS, terutamanya berkaitan hal ehwal semasa, berita luar maupun dalam negara melalui pemberitaan di televisyen dan media sosial. Sebagai contohnya, melalui media massa, mahasiswa dapat mengetahui isu semasa yang berlaku di tanah Palestina, di mana mereka diserang dan dihalau daripada tanah mereka sendiri oleh Zionis Israel. Oleh hal yang demikian, peranan media massa dalam menonjolkan tindakan positif dan mengkritik tindakan negatif dapat berfungsi untuk memperkukuhkan nilai-nilai yang dipegang oleh mahasiswa. Misalnya, membuka mata mahasiswa untuk bersatu padu menentang ketidakadilan yang berlaku di dunia kita. Hal ini dapat dibuktikan bahawa media massa dapat memberi pengaruh yang besar terhadap situasi yang berlaku di Palestina melalui kempen boikot barangan Israel yang berjaya melumpuhkan ekonomi mereka. Pengaruh media massa ini berjaya membawa hasil yang signifikan seperti yang kita lihat pada hari ini. Banyak franchise yang memberikan sokongan terhadap Israel seperti McD dan KFC yang sering dibanjiri oleh golongan muda seperti mahasiswa sepi seperti tidak berpenghuni. Baru-baru ini juga telah dilaksanakan program Untold Story of Gaza Palestine di auditorium utama FPSK yang menunjukkan bahawa mahasiswa FPSK perubatan menentang sehabisnya apa yang dilakukan oleh rejim Israel. Hal ini dapat menunjukkan bahawa peranan media massa amat penting untuk memupuk nilai kasih sayang, timbang rasa dan sikap prihatin mahasiswa terhadap isu yang berlaku di Palestina. Selain itu, program hiburan seperti siri televisyen, filem dan rancangan realiti juga memainkan peranan yang signifikan dalam menyampaikan mesej dan etika dan norma sosial kepada mahasiswa perubatan di UMS. Hal ini dikatakan demikian kerana cerita dan watak-watak yang ditampilkan seringkali dihadapkan dengan dilema moral yang memerlukan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan etika. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa amat cenderung melihat filem-filem yang popular ditayangkan di pawagam. Contohnya baru-baru ini filem Sheriff yang memberikan pengajaran tentang kesan buruk perbuatan rasuah. Mereka berpeluang menyaksikan kesan tindakan yang diambil oleh watak-watak tersebut, yang mana hal ini dapat mendorong mereka untuk berfikir secara kritis mengenai isu-isu moral dan etika yang relevan dalam kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial yang berlebihan mampu untuk mengganggu perkembangan fizikal
seseorang mahasiswa dan menjadi punca kepada masalah kesihatan mereka. Ini kerana kebanyakan mahasiswa menghabiskan masa mereka bermain media sosial di dalam rumah sehingga kan tidak berinteraksi atau melakukan aktiviti luar. Hal ini dapat membuat mereka sukar untuk berkomunikasi di khalayak ramai dan lebih suka untuk menyendiri. Assalamualaikum, nama saya Tengku Haris Adham bin Tengku Harizul Azwan. Antara peranan media massa dalam pendidikan kesedaran etika adalah melalui program pendidikan kesihatan melalui media. Antara idea-idea yang tercetus daripada program kesihatan tersebut adalah dengan mengadakan kempen kesedaran kesihatan dan program televisyen pendidikan kesihatan. Pertama sekali, kempen kesedaran kesihatan didefinisikan sebagai satu usaha melalui media massa merangkumi penggunaan televisyen, radio, surat khabar dan platform digital yang bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai kesihatan dan penyakit. Hal ini kerana usaha ini akan memberikan pendedahan kesihatan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan media massa tanpa mengira latar belakang mereka. Sebagai contoh, kempen anti merokok yang memaparkan iklan di televisyen dan radio tentang bahayanya merokok dan kesannya terhadap kesihatan. Kesannya, kempen ini membantu mahasiswa perubatan UMS memahami pentingnya pencegahan dan rawatan penyakit melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan beretika. Mereka dapat melihat sendiri bagaimana informasi yang tepat dan berkesan boleh meningkatkan kesedaran dan perubahan tingkah laku dalam masyarakat. Tuntasnya, jelaslah bahawa kempen kesedaran kesihatan melalui media massa merupakan peranan media massa dalam pendidikan kesedaran etika. Selain itu, usaha mengadakan program televisyen pendidikan kesihatan boleh didefinisikan sebagai program yang termasuk rancangan televisyen yang fokus kepada kesihatan dan perubatan di mana pakar perubatan berkongsi pengetahuan dan memberi nasihat tentang pelbagai isu kesihatan. Hal ini dapat membuka minda masyarakat tentang pengetahuan perubatan daripada mereka yang lebih profesional dan berpengalaman. Sebagai contoh, rancangan seperti Doktor di Rumah yang menampilkan doktor bertauliah membincangkan penyakit umum, cara pencegahan dan rawatan yang sesuai. Program ini juga boleh merangkumi segmen tanya dan jawab dengan penonton. Kesannya, mahasiswa perubatan UMS dapat belajar cara berkomunikasi dengan pesakit dan masyarakat umum tentang isu-isu kesihatan. Tambahan pula, mereka secara tidak langsung dapat mencontohi cara penyampaian informasi dengan yang beretika dan mudah difahami. Baiklah, antara peranan lain media massa dalam pendidikan kesedaran etika adalah melalui kempen kesedaran isu etika perubatan. Kempen kesedaran etika perubatan didefinisikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, termasuklah mahasiswa perubatan UMS, mengenai prinsip-prinsip etika dalam perubatan, seperti kerahsiaan penyakit, persetujuan termaklum, penjagaan paliatif. Sebagai contoh, iklan atau artikel di media sosial yang menjelaskan betapa pentingnya kerahsiaan pesakit dan bagaimana maklumat pesakit harus dilindungi. Sekaligus, kempen juga boleh memberi contoh-contoh kes pelanggaran etika dan akibatnya. Kesannya, mahasiswa perubatan UMS akan lebih memahami dan menghargai aspek etika dalam kerja mereka. Hal ini akan membantu mereka merinternalisasikan prinsip-prinsip etika yang penting menjadi seorang doktor yang beretika dan bertanggungjawab. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Irham. Saya akan membentangkan tentang peranan media massa dalam mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa perubatan UMS. Di era digitalisasi ini, media massa memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat dan membentuk pemikiran masyarakat termasuk mahasiswa perubatan di Universiti Malaysia Sabah. Antara cara media massa dapat mendorong mahasiswa untuk berfikir secara kritis dan analitis. Pertama, maklumat berasaskan bukti. Media massa menyajikan artikel dan jurnal yang berasaskan bukti. Hal ini menyebabkan mahasiswa dapat belajar untuk menilai kesahihan maklumat dan mengaplikasikannya dalam konteks klinikal. Contohnya, dengan membaca jurnal, ia dapat membantu mereka memahami metodologi penyelidikan dan mentafsirkan hasil kajian terutamanya dalam bidang perubatan. Yang kedua, analisis isu semasa. Media massa menyediakan analisis mendalam mengenai isu-isu perubatan semasa seperti pandemik, inovasi teknologi dan perdebatan etika. Contohnya,
Kajian kes dan senario klinikal mendorong mahasiswa untuk mencari penyelesaian kepada masalah perubatan yang kompleks. Ini mengembangkan pemahaman holistik dan kemampuan mempertimbangkan pelbagai faktor sebelum membuat sesuatu keputusan. Yang ketiga, forum dalam talian dan platform media sosial. Forum, blog dan platform media sosial membolehkan mahasiswa berkongsi pendapat dan mendebatkan isu-isu perubatan. Proses ini membantu mereka menguji pemahaman, menghargai pendapat orang lain dan mempertahankan pandangan mereka dengan bukti yang kukuh. Ini meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis dan analitis. Yang terakhir, liputan isu etika perubatan. Liputan media mengenai isu-isu etika membantu mahasiswa memahami hak pesakit, tanggungjawab profesional dan dilema moral. Contohnya, kes malpraktik dan hak pesakit dicabut meningkatkan kesedaran tentang aspek moral dan undang-undang. Pemahaman etika ini yang mendalam ini penting untuk membuat keputusan dalam situasi klinikal. Kesimpulannya, media massa memainkan peranan besar dalam mendorong pemikiran kritis dan analitis terutamanya kepada mahasiswa perubatan UMS. Penyediaan maklumat berasaskan bukti, analisis mendalam, peluang perbincangan dan liputan etika menjadikan media massa sebagai alat efektif dalam pembentukan pemikiran kritikal. Salam sejahtera, nama saya ialah Arnason Ovid. Hari ini saya akan membentangkan pengaruh budaya popular dan peradaban dalam media massa. Sejak kebelakangan ini, budaya popular dan peradaban mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap aspek kehidupan, termasuklah pendidikan dan profesionalisme dalam bidang perubatan. Sebagai bakal profesional kesihatan, mahasiswa perubatan UMS juga sering terdedah kepada pelbagai bentuk budaya popular melalui media sosial, televisyen, filem, muzik dan juga internet. Oleh itu, terdapat beberapa kesan utama budaya popular dan peradaban terhadap mahasiswa perubatan UMS. Kesan pertama ialah pembentukan nilai dan identiti individu. Melalui pendedahan kepada media yang memaparkan kisah-kisah inspirasi tentang doktor, mahasiswa perubatan UMS dapat mencontohi dan membina identiti profesional yang berasaskan nilai-nilai murni, seperti keberanian, dedikasi, dan juga empati. Walau bagaimanapun, budaya populer yang menekankan gaya hidup materialistik dan hedonistik haruslah dielakkan kerana boleh mempengaruhi mahasiswa perubatan UMS untuk bersikap lebih mementingkan keuntungan peribadi daripada tanggungjawab sosial dan etika perubatan. Oleh itu, mahasiswa perubatan UMS perlulah pandai menilai budaya popular di media massa. Kesan kedua ialah memupuk kesedaran isu sosial. Budaya popular sering mencerminkan isu-isu sosial semasa seperti diskriminasi, hak asasi manusia, dan juga perubahan iklim. Melalui pendedahan ini, mahasiswa perubatan UMS akan lebih peka dan sedar akan masalah-masalah sosial semasa. Contohnya, dokumentari mengenai krisis kesihatan global yang mana boleh menginspirasikan mahasiswa perubatan UMS untuk turut terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Kesan yang ketiga ialah dapat mengubah persepsi mahasiswa terhadap dunia perubatan. Kandungan media seperti drama perubatan, filem, dan siri televisyen yang memaparkan kehidupan hospital dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang realiti perubatan. Sebagai contoh, drama Grey's Anatomy dan juga House yang menguji kemampuan klinikal serta nilai etika dokter. Kesan yang keempat ialah sumber inspirasi dan pengetahuan dari media sosial. Tokoh-tokoh perubatan juga menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube untuk berkongsi pengalaman klinikal, nasihat perubatan, dan juga membincangkan topik-topik kesihatan. Hal ini bukan saja dapat memperluaskan pengetahuan mahasiswa perubatan UMS, tetapi juga dijadikan panduan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara profesional dan beretika. Tajuk seterusnya
Yang akan saya bentang ialah peranan media massa dalam memupuk profesionalisme. Terdapat beberapa cara bagaimana media massa dapat membantu dalam usaha ini. Antaranya ialah penyiaran standard profesional dan etika dalam media. Badan-badan kesihatan yang berwibawa seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Malaysian Medical Council telah menetapkan garis panduan yang sering dihebahkan melalui berita, artikel, dan dokumentari. Penyebaran maklumat ini akan membantu mahasiswa perubatan UMS untuk memahami dan menghargai pentingnya mematuhi standar profesional dan etika dalam amalan klinikal mereka. Selain itu, liputan mengenai pelanggaran etika atau kes-kes malpraktik perubatan dalam media juga boleh berfungsi sebagai pengajaran. Dengan meneliti kes-kes ini, mahasiswa perubatan UMS dapat belajar mengenai akibat-akibat serius tidak mematuhi kepada standard etika dan profesional, sekaligus mendorong mereka untuk bersikap lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Di samping itu, tokoh-tokoh perubatan yang ditampilkan dalam media massa juga memainkan peranan penting dalam memupuk profesionalisme. Doktor, pakar bedah, dan penyelidik yang terkenal sering muncul dalam program televisyen, dokumentari, dan wawancara media di mana mereka berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka di samping memberikan inspirasi serta menetapkan standar tinggi untuk mahasiswa perubatan UMS ikuti. Tambahan pula, tokoh-tokoh ini sering terlibat dalam kempen kesihatan awam yang dipaparkan dalam media. Kempen-kempen ini biasanya menekankan kepentingan pencegahan penyakit, amalan gaya hidup sehat, dan juga kesadaran tentang isu-isu kesehatan semasa. Dengan terlibat dalam aktiviti-aktiviti ini, mahasiswa perubatan UMS dapat melihat bagaimana para profesional perubatan menggunakan platform mereka untuk menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Antara usaha saluran media massa sama ada yang tradisional, konvensional maupun media sosial melalui internet adalah untuk memelihara integriti nasional yang harus sentiasa dipantau dan dilestarikan oleh semua lapisan pihak. Sekiranya media massa ini tidak dipantau dengan berkesan, ia bila-bila saja boleh terpesong ke arah kegiatan negatif seperti menabur fitnah serta pembohongan yang pasti boleh merosakkan nama baik bukan sahaja individu, khususnya pemimpin, tetapi juga reputasi negara seperti integriti nasional. Dalam hal ini, media massa merupakan salah satu alat sebaran am atau teknologi penyebaran awam seperti akhbar, buku, majalah, radio, televisyen dan internet yang mampu mencapai sasaran khalayak yang besar seperti penduduk di sebuah negara. Istilah media massa telah diperkenalkan pada tahun 1920-an dengan teknologi rangkaian radio yang luas serta akhbar juga telah diedarkan sejak berkurun lamanya. Media massa menghadapi cabaran yang besar, pertama sekali dalam penyebaran berita palsu. Di era digital ini, maklumat dapat disebarkan dengan cepat melalui berbagai platform, termasuk media sosial, blog dan laman web berita. Keadaan ini memudahkan penyebaran berita palsu yang boleh mengelirukan dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam kalangan masyarakat dengan lebih cepat. Oleh itu, apabila berita palsu tersebar, ia boleh merosakkan reputasi media yang dipercayai dan menjadikan ramai lebih skeptikal terhadap apa sahaja yang mereka baca atau menonton. Oleh itu, media massa haruslah mengambil langkah proaktif dalam mendidik masyarakat tentang mengendali dan mengesahkan berita palsu. Sebagai contoh, promosi literasi media dan pemeriksaan berita sumber berita adalah digalakkan. Selain daripada itu, media massa juga menghadapi cabaran besar dalam menangani kecenderungan terhadap sensasi berlebihan yang sering kali menggoda untuk menarik perhatian pembaca dan penonton. Dalam usaha yang semakin terkenal, banyak organisasi berita cenderung untuk membesar-besarkan dan memutarbalikkan fakta, menghasilkan tajuk utama sensasi tanpa menghiraukan implikasi etika dan tanggungjawab sosial. Praktik ini bukan sahaja merosakkan kredibiliti media massa, tetapi juga dapat menyebarkan maklumat yang salah dan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Seterusnya adalah penyelesaian terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi oleh media massa. Antara salah satu langkah yang dianjurkan untuk menangani cabaran media massa dalam konteks pelajar perubatan, khususnya UMS, adalah dengan memperkenalkan sistem pendidikan melalui media massa. Dalam era digital yang penuh dengan informasi ini, mahasiswa perubatan UMS perlu dilatih untuk menilai kredibiliti sumber-sumber maklumat, memahami bagaimana berita kesihatan dan pengembangan perubatan dilaporkan, serta mengenal pasti berita palsu atau maklumat yang mengelirukan. Ini adalah amat penting untuk memastikan bahawa mereka tidak bergantung pada maklumat yang tidak sah. Selain itu,
berkaitan dengan penglibatan aktif mahasiswa perubatan, khususnya UMS, dalam menghasilkan kandungan etika yang positif. Ini adalah amat penting untuk membina masyarakat yang bersifat lebih sihat dan berinformasi. Mahasiswa perubatan UMS dengan latar belakang pengetahuan saintifik dan klinikal yang kuat mempunyai keupayaan unik untuk menyampaikan maklumat kesihatan yang tepat dan bermanfaat kepada masyarakat dengan menghasilkan artikel, video dan post sosial yang mengutamakan kebenaran, etika dan kesejahteraan masyarakat. Mereka dapat membantu memerangi penyebaran maklumat yang salah dan meningkatkan literasi kesihatan. Usaha ini juga dapat membina kepercayaan profesional perubatan dan masyarakat serta mengukuh peranan mereka sebagai penyebar utama maklumat yang berwibawa. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan komunikasi yang berkesan. Selain itu, pendidikan media juga membantu mahasiswa perubatan dalam berkomunikasi dengan lebih berkesan melalui media sosial dan platform digital yang lainnya. Dengan kemampuan untuk menggunakan media dengan bijak, mereka dapat menyebarkan maklumat kesihatan yang tepat kepada masyarakat, menggalakkan gaya hidup sihat dan menyumbang kepada literasi kesihatan awam. Ini termasuk memahami etika dan tanggungjawab dalam penyebaran maklumat perubatan serta bagaimana menangani privasi dan kerahsiaan pesakit dalam era digital. Dengan pendidikan media yang menyeluruh, mahasiswa khususnya UMS dapat menjadi doktor yang tidak hanya mahir dalam bidang klinikal tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesedaran kesihatan masyarakat melalui penggunaan media yang beretika dan bertanggungjawab. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Kemal Irfan bin Asmawan. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kajian kes daripada esei kami. Penganjuran aktiviti yang bermanfaat merupakan antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak Universiti Malaysia Sabah untuk membentuk nilai etika dan peradaban, khususnya bagi pelajar perubatan FPSK. Antara program yang dianjurkan ialah FPSK Virtual Open Day, di mana program ini ialah program yang berkonsepkan hari terbuka yang bertujuan untuk memberi pendedahan yang lebih lanjut mengenai gaya hidup dan etika-etika berkaitan perubatan daripada pelajar perubatan. Antara aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan sepanjang program ini ialah pelbagai pertandingan seperti pertandingan Digital Art Canvas, pertandingan TikTok Contest dan juga sharing session oleh para pelajar. Mengenai program sharing session ini, media Google Meet telah digunakan untuk pelajar berkongsi pengalaman mereka sepanjang melalui program perubatan dan etika-etika mengenai perubatan. Sharing session ini telah disampaikan oleh pelajar tahun pertama dan tahun terakhir perubatan. Selain itu, kita juga ada program TikTok Contest, yang mana program ini menggunakan media TikTok untuk berkongsi gaya hidup sihat seharian pelajar perubatan agar dapat dicontohi oleh mahasiswa daripada fakulti lain. Antara isi dalam TikTok Contest ini termasuklah perjalanan pelajar ke kuliah, aktiviti pembatangan dan etika-etika mengenai perubatan. Dan akhir sekali ialah program pertandingan Digital Art Canvas di mana pelajar telah membuat poster yang kreatif berkaitan hal perubatan. Media Instagram telah digunakan sebagai platform kerana ia merupakan antara media yang paling banyak digunakan oleh pelajar. Oleh itu, jelaslah bahawa FPSK Virtual Open Day ini dapat membentuk etika dan peradaban pelajar dengan sangat baik. Seterusnya, program lain yang telah dianjurkan ialah program Untold Story of Gaza, di mana program ini mempunyai tujuan utama untuk memberi kesedaran dan kepentingan para pelajar untuk bersuara terhadap isu yang menimpa rakyat Palestin ini. Ceramah khas yang telah dijemput ialah Dr. Fauzia Muhammad Hassan, di mana beliau telah memberi perkongsian yang lebih mendalam tentang apa yang menimpa saudara kita di Gaza. Media-media yang telah digunakan sepanjang program ini ialah poster dan gambaran-gambaran suasana tentang apa yang menimpa mereka di sana. Hal ini dapat menyemai rasa simpati dan memupuk nilai-nilai etika dan peradaban yang bagus dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, pihak universiti telah menganjurkan program promosi kesihatan. Program ini sering dilaksanakan oleh pihak FPSK. Antaranya ialah program promosi kesihatan yang telah dilakukan di kawasan perkampungan Kudat. Program ini bertemakan makan sihat, jom, dan telah berjaya membantu masyarakat yang terhad kepada ilmu-ilmu mengenai hal kesihatan seperti pemakanan yang seimbang. Program ini telah menggunakan poster-poster dan banner mengenai hal kesihatan untuk membantu mereka di sana. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa media massa berperanan penting dalam membentuk dan mendidik etika serta peradaban mahasiswa perubatan melalui program pendidikan kesihatan,
dan juga kempen kesedaran isu etika perubatan. Oleh sebab itu, terdapat pelbagai cadangan untuk memperbaiki peranan media dalam bidang perubatan, termasuk memperkenalkan sistem pendidikan melalui media massa kepada mahasiswa perubatan untuk menilai kredibiliti dan kesahihan berita kesihatan. Bukan itu sahaja, mahasiswa perubatan perlu juga terlibat aktif dalam menghasilkan dan menyampaikan maklumat kesihatan yang beretika dengan kerjasama antara institusi perubatan dan media untuk memastikan penyebaran maklumat yang tepat. Dengan mengamalkan prinsip moral dalam penyebaran maklumat melalui media massa, kesalahfahaman dan konflik dapat dielakkan, menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang beretika.